Ya, selamat pagi. Ya, hari kedua YG bilik. YG okey tidur je. Dia kan sebenarnya kalau nak tidur dia tak kisah bilik tu besar kecil. Janji tilam dia sedap. So tilam ni semalam okey. Tak okey. Aircon tu nampak ada aircon. Ya. Aircon tapi tak pakai sebab memangnya YG tak tahan sejuk. Lepas tu aircon dia aku buka betul-betul pergi atas muka angin. So dia suka feeling sejuk kan. Kalau negara belasar lah cepat sekali. Memang sejuk. Ada dua okey, ni. tempat ni okey. Dia punya apa orang cakap puas lah tidur. Puas tidur Puas. Ya, nyenyak. Memang nyenyak. YG daripada semalam tu share kereta api ni diorang tak tahu ni apa kena-mengena kereta api tu. Kereta api yang kita tengok semalam tu. Kereta api tu sebenarnya ialah dia ada kena-mengena dengan asal usul penubuhan ataupun kelahiran Port Dickson. Ya, kelahiran sebab setiap cerita ada asal usulnya. Okay, jadi Port Dickson ni ramai orang mungkin tak tahu dari mana asal usul Port Dickson ni kan. Adakah dia tiba-tiba jadi satu tempat peranginan yang cantik yang macam orang tahu sekarang ni, ataupun dia ada satu sejarah yang mungkin orang dah atau mungkin orang tak tahu, atau mungkin dia apa sebenarnya cerita Port Dickson ni, dia tak tahu. Kebanyakan orang tak tahu. Jadi cerita pasal kereta api tu dengan dia punya orang cakap stesen kereta api kita tengok semalam tu adalah dikatakan stesen kereta api yang paling lama masih wujud di Malaysia semalam tu, stesen Port Dickson. Jadi kita nak rungkai lagi, kita nak tengok pergi mana trek ke dalam sampai ke mana, dan cakap sampai ke Seremban ataupun dulu dikenali sebagai Sungai Ujong. Banyak cerita-cerita yang menarik. Ni macam mana? Kau lagi buat apa ni? Itulah. Tu YG dah cerita dengan korang. So support juga YG. Kalau korang nak tahu, YG pun ada YouTube. Korang boleh search dekat YG Films. Aku akan share kat description kat bawah. Korang boleh subscribe juga YG. Tapi tak ada apa-apa kat situ. Ada juga lah sikit-sikit. Saya tengok ada showreel. Belum ada masa nak upload barang-barang short ataupun video-video yang korang nak tengok lah. Jadi kalau korang nak tahu apa perkembangan YG ataupun Yusma Ghazali, korang mesti macam pernah tengok. So, aku siap kali jalan dengan YG mesti macam bang yang depan tu macam pernah tengok. Depan tu macam dalam mimpi kau. Dalam mimpi kau aku menjelma. Daripada airport sampai ke mana-mana lah aku pergi, mesti lepas tu orang akan tegur aku, bang yang depan tu artis. Aduh. Inilah dia Yusma Ghazali. Jom kita. Jom. Okay, right. Macam biasa aku akan share dengan korang. So, video sebelum ni dengan Mini Aku Travel, aku dah share dengan korang pasal Port Dickson, iaitu sejarah di mana Port Dickson ni sebenarnya dulu Selangor. Lepas tu macam mana dia boleh jadi Negeri Sembilan. Semua aku dah share. Aku dah jumpa dengan Pak Engku ataupun Raja Kamal Zaman, waris yang masih ada. Aku dah share dengan korang. Tapi kali ni kita jumpa Abang Rusdi tu, kita share, kita kongsi lagi sejarah yang lain. Kan? Ya. Betul je Sebenarnya Port Dickson ni banyak sejarah. Tempat-tempat sejarah, barang peninggalan sejarah. Semua orang tak ambil puas sangat sebab orang tahu ni bandar tentera je. Ya, sebenarnya orang ingat Port Dickson hanya macam pantai, museum, tentera, tapi dia banyak lagi. So itu yang kita nak cari. Okey, jom Haji. Jom. Right. Guys, jom kita jalan-jalan. Ya. Oh, jiran. Ada jiran. Baik Pol. Boleh. Makan. Jiran. Ya guys, so hari kedua aku kembali balik kat sini untuk cerita pasal stesen kereta api Port Dickson ni lah. Kalau kau nak tahu, ini adalah stesen yang kedua tertua di Malaysia, ataupun dipanggil Malaya Railways. So ni dulu ada track ni, track alam ni. So kali ni kita jalan-jalan, tengok ni nampak Forgotten Tracks. Banyak sejarah Port Dickson ni. Korang ambil tahu lah. Kita kacau Abai Pul lah. Kacau Abai Pul lah. Ya, ni track dia. Yang semalam aku bawa korang jalan-jalan tu, yang dia U-turn kat sana tu, sebenarnya dia ada U-turn ni. Dia jalan, track tu sebenarnya U-turn, tapi dah roboh dah besi tu semua kat sana. Itulah dia. Dulu ada 2 track lah kat sini. Dan ini adalah stesen ni lah, stesen Port Dickson. Ataupun
Daripada stesen Port Dickson ni, dia pergi ke Seremban ataupun dikenali sebagai Sungai Ujong. Tu sejarah. Tu nama Seremban. Sebelum tu nama Seremban lah sekarang. Dulu dia orang panggil tu Sungai Ujong. Tu abang semalam tu. Pasal aku buat research kat Google, banyak agak yang menarik pasal ni. Korang kena tengok sebenarnya sejarah kat sini. Korang boleh Google tu, banyak gambar-gambar lama, gambar-gambar trek kereta-api ni lah. Zaman-zaman kereta-api arang batu semua. So yang buat benda ni adalah British. So ni ada trek pertama. Ni. Ni trek. Ni nampak satu sini, satu sana, nampak? Ada dua. Ni dengan tu. So ini adalah track yang kedua. Yang dah habis dah, tak nampak apa. Tengok belah belakang pun sama, habis hutan. Yang ni lagi lah, kalau korang tengok track yang ni dengan yang ni, so ni forgotten track lah. Track kereta api yang telah dilupakan, yang sebenarnya mempunyai banyak sejarah. Dulu kereta api kat sini digunakan untuk mengangkat barang. Diorang mengangkat minyak, simen, gas, bahan makanan, barang makanan, macam-macam. Dulu port ni warga asing. Dulu port ni antara port yang sangat busy daripada zaman Melaka lah kot. Kan YG? Is it? Bukan, before After Melaka. So Port Dickson ni disebabkan trek kereta api ni lah yang menyebabkan pengkalan ataupun port dekat mana yang mati tu? Pengkalan Kempas. Disebabkan ni lah Pengkalan Kempas tu mati terus. Dan yang paling tua ada di Perak. Itu adalah trek kereta api yang pertama. Ada kat Perak. Korang boleh search dekat Taiping. Tu yang lama lah. Yang ni yang kedua. So, kalau korang nampak yang Abang Ipu tengah ambil ni office dia. Ni adalah tingkap diorang beli tiket. Tempat diorang beli tiket dulu. Dulu ada juga kereta api penumpang lah. Okay, so ada satu bilik ni. Kalau kita masuk dalam bilik ni, semalam aku ingat bilik ni. Ni adalah barang-barang yang masih ada, yang ditinggalkan di sini. Bot-bot ni. Korang tengok benda ni semua berusia lebih daripada 100 tahun. Sebab kereta api ni dibuat pada tahun 1880 dan beroperasi pada tahun 1883. Dahsyat weh, lama weh. Barang-barang dia masih ada lagi, barang-barang dia. Nampak? Rare ni. Masih ada lagi kata-kata ni. Dekat-dekat barang-barang kereta api ni. Ya besi kan. Aku ada jumpa juga satu surat kereta api Tanah Melayu. Surat ni bertarikh 2 hari bulan Disember 1983. Masih ada lagi ni. KMUJ Kuala Lumpur, Tanjung Malim Rawang, KL Tengah, KL Selatan, Pengeluar, PAS, Percuma. Dekat sini dia dah start buat dah pada tahun 1983. Dia dah start buat dah anak-anak yang telah meningkat umur 16 tahun atau lebih. Kalau ada menerima pelajaran ke apa ke, kalau nak naik train, diorang boleh tunjukkan bukti-bukti yang diorang masih belajar, dan diorang akan dapat harga yang diorang akan dapat naik kereta api secara percuma. So ni ada nama-nama lama ni. So bawah ni ada allowance semasa bertugas di luar pejabat. Allowance diorang zaman-zaman tu tak adalah mahal pun. Tak adalah, yalah, Singapura, Semenanjung Malaysia, Singapura, dia punya allowance dalam RM35, RM35, RM40, paling tinggi pun RM160, RM180, RM270. Itu adalah paling tinggi. Zaman tu kalau RM270 dahsyat lah.
Ya, aku jalan balik dekat tempat yang aku pergi semalam dengan YJ aku share dengan korang tu saja untuk tengok balik. Mungkin aku ada terlepas apa-apa ke. Yang menjadi tanda tanya sekarang ni, adakah masih ada trek kereta api ni sampai ke Seremban? Obviously memang ada lah, tapi dia melalui mana? Apa lagi kawasan perhentian dia? Yang itu sekarang yang menjadi tanda tanya lah. Tapi okay, menarik juga weh. Korang banyak datang PD, si nak mandi laut. Apa kata kita belajar sejarah pula kali ni. Kan. Baik. Ini sebelum kereta api tanah Melayu tu wujud lagi. Ini dia panggil Malayan Railways. Best lah. Baik, jom kita jalan-jalan. So kalau korang boleh nampak ni, ini stesen tu. Kereta api tu akan lalu sini. Lalu dulu diorang boleh buat U-turn tau kereta api ni. Sebab ada track ni, dia akan U-turn. Depan tu dia pusing ke sini. Inilah dia Port Dickson, di mana pelabuhan tu sendiri. Inilah dia. Korang kalau cari dekat internet, ada gambar hitam putih. Memang sangat busy kawasan ni. Dan itu adalah tempat minyak Shell dan juga Esso. Selepas tu ada sejarah dia juga, Shell dan Esso ni pada tahun tu lah. Memang terbaik. Banyak sejarah ni. Sebenarnya ada banyak track kereta api ni dulu ni. So diorang dah buat balik. Tapi ada besi-besi KTM yang masih ada lagi kat bawah tu, yang sampai sekarang lah. Bukanlah besi KTM, besi yang diorang buat dulu masih ada dan kukuh sampai sekarang. Masa diorang nak bina balik ni, diorang KTM tak bagi cabut benda tu dan biarkan di situ. Cuma kalau korang nak buat yang baru, korang buat atas dia. Dan masih ada lagi besi-besi tu. Nanti kalau sampai sana ada aku share dengan korang. So sepatutnya dia punya track ni dia patah balik pergi ke sini, tapi dah tak ada. Dah roboh, dah tinggal tiang-tiang dah kat dalam ni. Sekarang ni air tengah pasang dah. Itulah dia pulau arang-arang semalam aku share dengan korang. So memang, so aku nak cari lagi sebenarnya track ni kat mana lagi track ni. Itulah dia. So kita tengok nanti Kang. Kita jalan-jalan lah kan. Dan cuaca sini memang best. Dan menurut kata orang kat sini, orang geng-geng kapal kat sini, ini adalah port mancing yang best weh. Tapi aku tak tahulah korang boleh masuk ke tak boleh masuk. Sebab kawasan ni dilarang lah kan, betul tak? Ni kawasan larangan, betul tak bang? Larangan. Tak semua orang boleh masuk lah. Kena bawa kamera pun. Ya. Tapi diorang cakap kat sini port mancing yang agak best kat bawah-bawah tu, especially kerapu lah. Besar-besar lah kerapu dia. Apa lagi? Jenahah lah semua orang cakap memang terbaik. Wah, baik pool. Mandi tak? Mandi bang. Okay, tu adalah tiang asal yang lebih daripada 100 tahun sekarang ni, structure ni. Ini yang baru, ni yang lama. Kalau korang datang ke Port Dickson, korang mesti tanya mana port tu, mana pelabuhan tu kan. Inilah dia Port Dickson yang sebenarnya. Pada tahun 1880 dulu, tempat ni dikenali sebagai pelabuhan kapal dan satu kawasan yang sangat sibuk, sangat busy. Selepas Melaka lah. Inilah dia. Sekarang dah jadi peninggalan macam ni je. Banyak sejarah sebenarnya Port Dickson ni. Selain pada korang datang sini duk yak-yak-ye, korang main-main air, datanglah belajar, tengok, ambil gambar. Mana nak tahu korang kan suka datang malam-malam lah, apalah, cek-cek hantu lah kat sini. Mungkin ada hantu. Aduh, dalam hutan kat atas tu pun sebenarnya ada rumah pegawai kan. Tapi kita orang nak naik macam tak perlulah kot, sebab rumah pegawai tu biasa je lah. Betul tak bang? Betul. Yeah. Ada orang kena patung kiri kanan. Bahaya lah. Jadi nak datang sini pakailah kasut. Jangan pakai slipper ke, seluar pendek ke, pakai seluar panjang. Tapi maknanya dulu track ni patah balik sini lah kan, sebab kereta api tu U-turn kan. Dia besar sini. Tapi dah roboh. Kerajaan pun dah robohkan. Dah buat baru. Jadi batu. Dulu kayu tak silap. Kan? Dulu kayu lah. Tengok gambar ada kayu sikit, ada simen juga lah. Tapi masa tu ada U-turn ni lah. So kereta api tu dia lalu sini, dia U-turn balik, dia pergi balik kat stesen belah sana. Betul. Dengan gerabak-gerabak sekali dia bawa. Lalu kita tahu dia U-turn kepala je. Ni tak, ni dengan gerabak-gerabak sekali. Nampak? Dahsyat tu. Dahsyat tu diorang. Tak tahu besar mana kan. Ada 40 gerabak, U-turn besar tu. Kan? Tapi tu masih ada lagi bang yang port untuk Shell dan juga Esso minyak lah. Betul. Lama juga sejarah dia, pada tahun 1880-an ke atas tu lah. Tapi kereta api ni start beroperasi tahun 1883 bang. Betul.
Wih lama weh. Lama. 18, 83, 127 tahun lebih kurang. Abang pun tak ada lagi. 127 tahun lah. Lebih kurang. 126 ke 127 tahun. 3 generasi, 4 generasi lah. Ya, sekarang ni 2020. Korang kira sendirilah 2020 tolak 1880. Moyang kita atas-atas lagi. Atas lagi. Atas lagi. 2-3 kali moyang lah. Aduh, memang terbaik lah. Masa macam nak mandi pula laut ni. Tapi ni mancing best ni. Banyak best bang. Dia dah cakap dah semalam bang. Brother tu dah share lah. Sini siakap, kerapu. Kerapu dah tangan lah. Ni ikan AA ni. Ikan orang kayangan dia makan. Aku dekat Port Dickson sekarang ni. Aku dah pergi ke tengah town sikit. Dekat je dengan railway station tu ada roundabout. Kalau korang perasan ada roundabout yang ada tulisan Port Dickson ni, aku nak hantar jalan. Sebab apa aku nak hantar jalan? Aku nak share yang korang something. Ya, aku dah masuk dalam hutan-hutan ni. Dia turun jap. Taklah korang boleh nampak. Kat sini pun ada track tu. Masuk dalam town. Nampak tak track tu? Tak tahu ni dia pergi ke mana, ke dalam bandar lah. Dan track tu masih ada. Dan ini dulu ada track atas jalan raya tu, tapi kerajaan dah buka dah track atas jalan raya tu pada tahun 2008 2000 baru lagi lah. Tapi train ni betul-betul berhenti beroperasi pada tahun 2008. Okay, baru lagi lah juga kan. Sejarah ni memang sangat menakjubkan lah. Banyak sebenarnya benda. Kalau kita korek lagi, mungkin kita akan jumpa lagi macam-macam benda lah. So aku dah kembali ke rumah Pak Engku ataupun Raja Kamal Zaman, waris yang masih hidup lagi. Yang aku pernah cerita sebelum ni bahawasanya segala bukti sahih ada dekat dia, yang mengatakan bahawa Port Dickson ni dulu adalah Selangor. Ni meriam peninggalan yang diwarisi oleh dia, yang diambil daripada Istana Lama, dibawa ke sini di Sungai Raya. Dulu ada dua kerajaan, Sungai Raya dan Lukut. Itu ada. Nampak meriam ni. Ni yang jantan, tu yang betina. Jom kita tengok apa lagi barang-barang. Okay, kali ni kita dapat tengok barang yang sebelum ni aku tak pernah share yang korang. Jom kita pergi tengok. Yati orang mana? Saya orang Perak. Perak, oh jauh kan? Nak? Saya orang Melaka. Aku dekat Naya lah, dari kau dekat apa? Saya orang KL. Ha? KL. KL kat mana? Kampung Baru. Oh, kamu baru ni? Saya Singapura. Oh, Singapura kat mana? Dekat je, dekat Woodland je. Ha? Kat Belawan Woodland je. Saya dulu juga di Singapura. 74 sampai 78. Yalah. Itulah Pak Engku. Bulang daripada apa saya berkaitan dengan pemerintahan yang diberi oleh Sultan Selangor Sultan Muhammad kepada Datuk saya Raja Husin yang merintah sini dulu. Kedatangan Raja Jemaat, Raja Abdullah, Raja Husin. Tiga ni. Raja Jemaat datang kerana nak menebus kekalahan Raja Busu dibunuh oleh Cina di Raja Busu. Raja Busu. Busu Raja Busu yang dibunuh oleh Cina. Di Cina di Lukut. Raja Jemaat ambil alih tang tu, Raja Abdullah buka tulang dan Raja Husin buka tanah ni. Kat mana ni? Ini tanah sana. Daripada Sepang sampai ke Sungai Raya, sampai Niaga, sampai sepadan Pulau Tinggi, ini adalah hak Raja Husin. Raja Selangor dulu. Jadi hak Raja Selangor dulu dirangkatnya dan moyang saya Raja Husin sebagai merintah sini. Itu ada cerita semua ada. Makam semua ada, tapak istana pun ada. Jadi semua ada lah.
Dia pernah datang ni kan. Dia dah ambil gambar. Cuma istana lah saya tak sempat pergi. Tapi yang lain makam semua saya dah pergi lah. Makam tu jangan macam ni dah tak boleh pergi lah 12. Yelah. 12 tak boleh pergi lah. Yalah. Pukul 10 ke 11, 11.30 boleh lah. 12 tak boleh, tu pesan orang tutu saya dulu lah. Jangan pergi yang bawa budak-budak macam penerawat, jangan buat tengah pergi. Tengah hari. Lepas Zuhur boleh. Nak senja jangan. Itu pesan datuk saya dulu lah. Jadi apa kata saya bertugas di luar negeri dulu. Jadi sebagai haiwan pelajar luar negeri lah. Jadi datuk saya kata, hukuman kau balik pasal jaga pusaka kau sini. Itu meriam dia bagi saya tu. Pucuk meriam jantan betina tu kan. Itu dia jaga-jaga. Jaga kadang-kadang tu ada orang datang lah, nak minta lah, nak ambil buat museum lah. Tak boleh, tak punya apa. Saya daripada Kelang datang nak minta benda tu. Tak boleh. Ini dah tugas Ayah Man untuk menjaga pusaka ni di sini. Jangan letak. Besok ada yang nak ambil dulu masa atuk meninggal ni. Keris-keris ambil sampai jalan berlanggar macam mati. Keris tu hilang sampai tu semua je. Apa macam dapat saya pesan kepada orang. Tapi tentang maaf lah tentang track tu. Yelah. Tak tahu lah. Faham. Tapi jemput museum lah. The best thing museum lah tahu. Tapi cita-cita saya pun ada museum tu. Museum Lukut ada. Ada lah. Melawat lah apa tu gigi beracun yang kata tu. Dah melawat dah? Belum. Pergi beracun tu sebenarnya pergi tu tak beracun. Di mana? Di Kota Lukut. Kota Lukut tu dibina oleh Raja Jemaat. Pelumur-pelumur jih ni yang tak bayar cukai-cukai ni campak dalam pergi tu. Dia campak Pelumur jin. Pelumur jin. Pelumur Cina. Pelumur Cina yang tak bayar. Yang tak bayar cukai. Dulu dia bungut cukai kan, tak bayar cukai. Ada jemaat dia tolak dalam pergi tu, hilang lah. Kata dibunuh kan? tak, dia tolak pergi tu. Jadi pergi tu selaras dengan air laut. Dia tolak pergi tu. Dia tolak orang dalam pergi. Dia tolak orang Cina masuk dalam pergi. Pergi dah hilang lah. Jadi apa pasal apa dibawa dia oleh arus tu bawa ke laut. Cerita pasal pergi tu sama level dengan laut. Laut lah. Air kali pasang, air naik. Air surut dia bawa antu. Agak kejam lah tu. Kejam juga lah. Tapi kalau macam tu tak macam mana nak damai kan? Itu Raja Hussein kata, engkau hak engkau, aku hak aku. Bila sampai sini dulu Raja Hussein buka istana tu. Lepas tu masa tu bawah kawasan sini mana Peradat Fatih tak ada. Ada Temenggung. Semua dalam Peradat Temenggung di apalah. Saya je jadi apanya yang sekarang tu orang nak. Betul pangku ni anak nak kahwin tolong hantar. Ada lepas patah je kan. Kasih dia smile sayang dituai semua. Yalah orang dulu dah kan, datuk dulu. Jadi bila atuk nak meninggal tu dia bagi saya treaty tu, apa tu salah silah tu, penyerahan kuasa daripada British kepada Sultan undang buat pengunjung. Kan Presiden dulu tak ada untuk dulu Semban di Semban mana laut. Ada laut, jadi tukaran tu digantinya Kajang dan Selangor. Kajang dan Semarang bagi pada Selangor, Presiden bagi pada supaya negeri ada laut lah. Pada itu cerita lah. Ini pun cerita pun daripada datuk saya dulu yang tahu kan. Cerita tu dia yang nampak lah. Tapi dia pesan kalau apa-apa hal kau jangan melawat makam tu pukul 12 tak boleh. Petang tak boleh. Aku nak tahu satu perkara tentang Sungai Ujung ni. Sungai Ujung ni ada ke sungai dia tu sebenarnya? Ada Sungai Ujung. Sungai Ujung. Sungai Ujung. Kat mana Sungai Ujung? Sungai Ujung tu daripada Ampangan. Tempat apa ni? Tempat balai undang sekarang. Sungai Ujung. Ada sungai tu, ada sungai. Ada sungai. Sungai tu berujung sampai ke sini, sampai ke Linggi, itu nama Sungai Ujung. Macam orang kata Sungai Raya, apa macam mana tu atuk mari panggil Sungai Raya. Ada ramainya datang di sini, sibuk sangat, dia panggil macam raya lah. Panggil Sungai Raya. Macam ada, itu pasal yang apa tu? Pergah-pergah Cina tu dibaginya satu
apa cawan yang ada apa lambang Hang Lippo. Lipo tu lah. Kita yang nak tengok tu gambar Hang Lipo tu kan. Lippo dalam. Kita nak tengok yang tu. Boleh. Ada. Tidak. Kita tengok satu cawan ke apa yang rasanya mungkin ada akan ternampak wajah seorang yang mungkin Hang Lippo ni. Kita tengok. Ada museum nak ambil 10,000 ni. Apa ni? Museum Mukut nak ambil 10,000. Nak ambil ni Yang dengan dekor dengan satu set lah. Ada satu set. Semuanya. Jadi inilah dia. Cakap pemberian Pemberian daripada mungkin saudagar-saudagar dari China. Yang datang nak buat sini. Pada tahun bila mungkin kurun ke adalah date. date kan. Mungkin bukan zaman Melaka 15 ke belum. bukan dia lebih lepas tu kan. Lepas Dia tu. mungkin kurun ke 17 18. Yang menariknya inilah dia. Sebab kita tengok. Satu Sekarang daripada dia nampak. Satu daripada apa lah. Ada keluarga Nampak tak? keluarga. Tu dia. Tu dia. Ha? Tu dia. Hang Lippo. Puteri Hang Lipo. Nampak tu dia. Dekat sikit. Tu dia. Tu dia. Wajah sebenar. Tu dia. Tu dia. Ini Okey, baru ni nampak. pula cikgu-cikgu ni Bawah datang. satu. Cikgu sekolah kebangsaan. So YG first time tengok Puteri Hang Lipo lah. First time lah kira kononnya. Cantik lah Puteri Hang Lipo. Dia terbenam di bawah satu apa nama ni cawan. Bukan orang curi je. Dia inilah dia punya set lah. Teko set lah. Teko set ni Teko set ni. tempat Terus gula. Gula dia. Ni dia punya tahu teh air. Teh ada Dia cawan lah. Cawan. Oh ada dekat 1 2 3 lah. 3 set. Satu dah pecah. Satu dah pecah. Oh kena jaga lah. Saya rasa ini kan Pak Ongku mungkin dalam 200 300 tahun ada umur dia. Ada? Ada. So dia kira benda sejarah ni kalau dah lebih 100 tahun ataupun lebih satu apa orang cakap kurun itulah memang epic satu perjumpaan yang rare dan orang cakap satu perjumpaan yang bolehlah kita dikategorikan sebagai seorang pengkaji sejarah ataupun explorer. Itulah dia. Kan. Ni pun nampak kan Lipo. Dia tak boleh, dia kena tengok dengan belakangkan cahaya. Cuba sekali. Ini pula. Ada tak yang Lipo? Ada. Ada lagi. Nampak tu. Tak lampu dia. Nah. Tu. Nampak. Daripada cawan. Kiran dekat bawah. Benam. So bila you minum. So 200 tahun 200 tahun lebih lah rasanya. ada teknologi untuk buat macam ada ni. ukiran naga pun. Nampak. Dia macam dia emboss ke dia So macam maknanya that time dah ada teknologi untuk buat emboss pada glass. China barang-barang tembikar dia memang dah berkurun lama sebenarnya. Kan? China dah berkurun lama. Dia memang pakar buat barang-barang tembikar dia pakar. Macam ni memang dia expert lah. Dia expert barang-barang tembikar, seramik. Emboss ni macam Kan? ni memang cantik. Dia pakar. Yalah. Ini Otika. Ini Sultan Abdul Samad ni, Raja Abdul Samad, Tata Kerajaan Negeri Selangor. Razanya dengan ni serahkan surat itu kepada saudara Raja Daud bin Raja Husin. So maknanya memang betul lah. Dia dulu ni Selangor lah. Selangor kan. Yang tu tinggi apa penyerahan kuasa. Daripada apa dia ambil Protestan tu sebagai Negeri Sembilan ni. Oh itulah dia. Itu dia. Ini treaty dia yang diberi oleh apa kerajaan British. Yang persekutuan dengan hormatnya menjadi raja, orang yang berkuasa ini jawatan telah Sekretariat Singapura ni, Pulau Pinang, dia ambil Sungai ni, Sungai itu Dijadikan Port-Dickson. Okey. Dia bawah Port-Dickson lah. Okey, sekarang ni lepas aku dah jumpa tadi dengan Pak Engku, Mak Engku semua, aku ada dekat Keramat Sungai Udang Port-Dickson Negeri Sembilan di Pengkalan Kempas. Ni adalah kompleks sejarah Pengkalan Kempas. Kita tengok apa yang ada kat dalam ni lah. Sikit sebanyak. Ni adalah kompleks ini menempatkan makam Syekh Ahmad Majnun dan batu megalit Pengkalan Kempas. Syekh Ahmad Majnun ini merupakan seorang pendakwah yang menyebarkan syiar Islam di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Semasa dalam perjalanan beliau meninggal dunia dan dimakamkan di sini. Makam Syekh Ahmad Majnun dianggap salah sebuah makam Islam yang tertua di Malaysia. Ini berdasarkan kepada inskripsi batu bersurat yang terukir pada tahun 1467 hingga 1468 dipercayai tarikh Syekh Ahmad Majnun meninggal dunia.
Beliau dianggap oleh pengikutnya sebagai seorang wali. Batu megalit atau lebih dikenali oleh penduduk tempatan sebagai batu hidup, dipercayai batu megalit telah wujud sejak abad kedua dan ketiga. Tu dia guys. So kita tengok makam Syekh Ahmad Majnun ni. Ada banyak sebenarnya makam macam ni, ada perigi pun. Jom kita tengok lah, jalan-jalan. Kan? Betul. Yo. Okey ke? Okey, kita tawak makam. Makam Sekarang dekat situ tapak sejarah. Tapak sejarah yang ini yang main-main lah. Ini beratus-ratus tahun. Kurang-kurang mungkin 500, 600, 700, 800 mungkin ada. Dia cakap mungkin Mungkin. Kurun ke tak tahulah. Tapi nampak macam batu tu dia orang dah repair juga sikit tu. Ya. Ada fiber. Jadi inilah antara tempat sejarah yang menarik kalau mai ke Pengkalan Kempas. Kita mai ke sini sebab kita nak tengok apa hubung kait dia dengan Port Dickson tu, Pengkalan Kempas tu. Ada hubung kait dia. Jadi singgah-singgah ni tengok batu-batu lama dulu. Tengok kat sana tu ada kat. Malam-malam ni takut dah kan ni. So kalau korang perasan lah kan, tapi aku tak boleh nak pergi depan lagi. Kat batu ni ada ukiran Allah, Alif Lam Lam Ha kat atas tu, dan ada motif macam bercorakkan dia corak lah. Tak berani nak cakap apa, tapi nampak macam ada bunga, something ukiran lah, mungkin kaligrafi ke. Tapi memang yang jelas nampak atas kali tu memang ada ukiran Alif Lam Lam Ha Allah. Ada lubang Haji? Ini satu batu yang ada ukiran ayat-ayat. Tak tahu ayat apa. Mungkin tak boleh nak figure out ayat apa. Nama ke apa ke. Ataupun satu surah ke. Tapi yang saya tahu ini rasanya macam batu bersurat lah. Kategori batu bersurat. Dia bukan batu nisan. Rasanya dia bukan batu nisan, rasanya dia bukan batu bukan batu saya sajalah, bukan. Batu bersurat ni kalau you fikirkan dulu, macam mana orang tulis benda-benda yang nak dia orang cakap pass on to generasi yang lain kan. Macam inilah dia. Tulis atas batu. Bayangkan macam orang dulu, kita susah nak dapat batu banyak, tulis atas batu. Bayangkan macam mana. Rasa dia mesti dia mungkin dipahat kan, tentu dia buat dia tulis kan, masih lagi cantik. Berapa ratus tahun batu ni tak tahu. Tapi menarik ni ada lubang. Lubang ni orang kampung cakap kat sini, siapa yang bercakap bohong kan, atau dia menipu kan, dia masuk tangan ni dan dia cakap benda yang tak betul. Contohlah saya Brad Pitt, tangan dia tak boleh keluar. Macam tu lah lebih kurang. Masa dulu lah maknanya. So batu ni, lubang ni tak tahu apa fungsi dia, tapi ikut itulah kata orang kampung kat sini, untuk tengok siapa yang bohong, siapa yang cakap benar. Mungkin lah Haji kan, zaman tu kalau kata ditangkap ke, di apa ke untuk disoal siasat, dan ini adalah seorang syekh yang mungkin ilmu dia dah sampai satu tahap, orang kata sebab dia pun dianggap wali. Mungkin batu ni macam aku janji, aku sumpah kot. Dan segala ayat kat sini kan. So bila dia masuk tangan dalam ni, dia tanya dia soalan, kalau dia bercakap bohong, mungkin lah, ni saya punya pendapat lah kan, Tangan dia, tak boleh nak tangan dia keluar. Ataupun tangan dia ialah satu jenis sistem hukuman. Rupanya ada satu tangan lagi terpegang kat sini, sebab tu dia tak boleh tarik tangan, sebab kat sini pada lubang. Dia mungkin satu jenis sistem untuk mengangkat sumpah. Mungkin kan? dulu mengangkat Mungkin lah sumpah. kan? Kita tak tahu, Tapi itulah menurut kata orang kampung sini lah. kita agak-agak atau kita buat andaian. Makam seorang penyebar Islam di kawasan Pengkalan Kempas ni. Sebenarnya Pengkalan Kempas ni, ikut sejarah, sejak daripada zaman Melaka dia dah ada. Empire Melaka dia luas. Dia bukan kat Melaka saja. Dan ini sebenarnya dekat
Kepulauan Kempas dengan Melaka sekarang ni jiran. Jadi Kepulauan Kempas ni ada hubung kait dia dengan Zaman Kesultanan Zaman Melaka. Kesultanan Melaka. Ya, tapi kita ke sini sebab kita nak tunjukkan apa hubung kait dia dengan Port Dickson. Ya. Okay, So inilah, mesti inilah dia makam Syekh. Dia bila kita tengok batu-batu lama-lama ni kan, ataupun benda-benda sejarah ni, kalau siapa yang minat sejarah, dia akan rasa sesuatu lah. Dia akan rasa benda ni yang berhadapan dengan kita ni, dia telah menyaksikan macam-macam. Dia telah menjadi saksi kepada pelbagai benda yang berlaku way back in time. Second, third century punya benda yang dia tahu. So you standing in front of something that's 1,000 years old ke apa, I rasa sesuatu. I tak tahu pasal you lah, tapi I rasa sesuatu. Tak rasa tua lah, tapi rasa wow. Ini sudah rapi. Oh, kalau simbah air nampak lagi je bang. Kena duduk jauh sikit. Apa nak dia ukiran apa ni sebenarnya? Ini kuda. Kuda. Oh, ada Ini kuda. ular. Ni pun ular. Banyak ular. Ya. Sungai apa ni bang? Sungai Linggi. Dulu sinilah sungai ni lah dia orang guna kan kalau kira laluan utama lah ni, pengangkutan dulu dalam zaman berdagang dengan Sungai Ujong. Nanti bila Sungai Ujong, Oh, sana balik ke Kuala. sana balik ke Kuala, sana terus mengalir ke Sungai Ujong ataupun Seremban sekarang ni. So inilah sungainya. Ya, sungai ni ada buaya guys. Sama je. Sanctuary buaya tembaga. Ya.